Kemudian yang ketiganya, saya juga nak terangkan tentang dalam fail dalam fail lihat semula tu ialah satu lagi kumpulan cerpen ini yang banyak sangat. Sebenarnya ramai orang suka tulis yang konvensi tadi, yang patuh pada konvensi sebab dia lebih dekat kan dengan hati pembaca dan yang suka bereksperimen ni biasanya penulis yang dah mapan, mereka dah jemu. Macam sebagai contoh, saya ambil contoh Nisa Harun, Nisa kita ni pernah masa Kak Nan jadi jadi editor Dewan Sastra 3 tahun. Kak Nan tiap tahun Kak Nan tanya dia, Nisa, mana cerpen? Mana cerpen? Tak ada cerpen. Sampailah 3 tahun kena ingat, saya kata, kenapa kau tak menulis lagi? Kan selalunya dia memang akan ada cerpen dan dia kata dia tak boleh, dia tak akan tulis benda yang dia dah mengulangi bentuk cerita yang sama. Dia akan buat ni. Ini yang Kak Nan kata klise tadi ni. Dari segi gaya, Nisa akan datang mempersembahkan dengan pelbagai gaya, pelbagai teknik, pelbagai idea. Macam tu kan. Dia sanggup sampai memang betul. Kalau saya rasa Nisa kena cerita betul tak Kak Nan cakap kan, 3 tahun dia tak ada karya dalam Dewan Sastra. Kalau apa Kak Nan desak macam macam mana pun, dia kata memang dia tak boleh, dia tak akan bagi karya. Saya ingat selepas dia balik Iowa tu baru ada karya baru. Macam itulah lebih kurang. Okey, klise ni juga yang Kak Nan sekarang ni, sebab Kak Nan kita sekarang berada dengan penulis macam Yan kan, penulis pemula dan penulis baru. Macam Kak Nan kata tadi, Kak Nan juga menjaga majalah-majalah, semua karya kreatif untuk majalah Dewan Bahasa seperti karya Dewan Tunas Cipta untuk penulis muda contohnya kan. Okey, contohnya macam ni. Kan, okey, apa yang Kak Nan dapat share kat sini kalau sebagai editor masa Kak Nan tangani karya tu, karya kalau orang yang mapan ni biasanya gaya dia sama je macam tu. Lepas ni jadi macam tu. Kalau dia seorang penulis, dia seorang cerpen ni budayawan, dia seorang suka tulis tentang budayawan, kisah dia macam tu je. Kalau dia bertemakan agama, tema dia macam tu je, tak ada perubahan. Kan, bahkan macam Azman Nordin juga mengalami benda yang sama. Kalau kita jumpa, kadang kita asyik memenangkan wanita saja, tapi ada kala Azman ni dia kepintaran dia membawa teknik yang berbeza, cuma gaya tema dia sama. Kan, tema sama tapi gaya dia berbeza-beza. Itu kelebihan Azman Nordin ya. Okey. Ini ialah satu contoh yang Kak Nan nak tunjukkan kepada penonton semua, iaitu bentuk cerpen yang kita katakan tadi patuh pada konvensi. Biasanya kita dapat kalau penulis mula kan, dia akan tulis kalau kisah tentang sahabat, tentang diri dia sahabat, dia dengan sahabat. Lepas tu tentang diri dia yang susah, kampung halaman dia. Kalau cerita kan, kadang-kadang bila kita tahu dia pun bukan berasal dari kampung, tapi dia memenjam cerita-cerita orang susah dari kampung. Dan kadang-kadang kenapa mereka tak guna apa yang mereka ada kan. Sebagai contoh, kalau Yan belajar di luar negara, kenapa tak guna latar luar negara sebagai bahan cerita Yan tu? Sebab benda tu tak ada, orang lain tak ada. Kita kena tahu apa yang kita ada, yang kita kena bersaing dengan orang lain kan. Jadi tak langsung kita akan menulis karya yang tak sama dengan orang lain. Sama juga dengan penulis ni. Dia ialah tak silap kena, penulis ni berasal dari Terengganu. Nama dia Nazira Muhammad Nur. Nazira Muhammad Nur ni dia menulis tentang kemiskinan, tapi sampai habis cerita kemiskinan, kekecewaan dan penderitaan, tapi sampai habis cerita kita tak tahu apa bentuk kemiskinan yang dia hadapi, apakah bentuk kemiskinan yang dia hadapi, dan juga apakah bentuk kegagalan dia, kekecewaan dia, tak ada. Tapi kalau kita baca ni kan dengan tajuk Melangkah ke Tangga Sebagaimana Seorang yang Gagal, kita akan dapat satu motivasi dalam hidup tau. Bagaimana dari tingkat 1 dia pergi tingkat 2, tingkat 3 sampai dia dah baca penuh dengan falsafah untuk menghalang kepada untuk mengatasi kegagalan, untuk mengatasi kemiskinan, dan akhirnya dia simpul kat situ, seorang yang berjaya, dia kena berani untuk mengatakan, mempertahankan diri dia. Kita tak boleh nak serah pada keadaan dan takdir. Ini antara yang kadang kata dia satu novel, satu cerpen
yang tak klise lah, tapi cara penulisan dia bentuk konvensi. Dia alur cerita dia, pendahuluan cerita, kita akan dapat rasa cemas dia, dia kecewa, kita pun kecewa. Dia rasa Allah dah nak berjaya dah dia kan. Tiba-tiba dia kena kutuk pula kan. Dan dia pun patah balik. Kita rasa akhirnya kita dapat kesan katarsisnya bahawa rupa-rupanya dia dapat apa sebenarnya. Kan sebab dia banyak sangat falsafah lah dalam cerita ni. Macam inilah cerita kalau Kak Ina harapkan atau editor Tunas Cipta ke yang sekarang Siti Norisha, dia menangani Tunas Cipta untuk lahir dalam bahasa hasilkan wujudkan Tunas Cipta tu untuk wadah penulis-penulis baru. Jadi janganlah tulis lagi kisah kemiskinan yang melalat larat tu, ataupun satu lagi sikit lagi kata-kata klise ni ialah kalau persahabatan kan, kalau sukan asyik-asyik bola sepak, asyik-asyik pingpong. Padahal kan kalau bola sepak pula kan mesti bergaduh. Kan kau dengki tu dengki ni. Apalah salahnya kalau kita buka sikit mata, dari orang miskin tu boleh menjadi kaya raya apabila kita masuk sekolah sukan, kita dapat anugerah macam-macam kan sukan ni sekarang, ataupun sukan pun banyak sekarang, sukan pemotoran lah macam-macam. Cuba tukar, asyik-asyik bola sepak saja. Itulah maksud Kak Ina tentang klise tadi, dan Kak Ina nak tegaskan sebelum Kak Ina pas pada Yan balik kan, ialah begini Yan. Penulis pula, itu editor tadi kan, penulis pula dia kena tengok, dia kena tahu dua perkara kan. Apabila dia menulis, dia kena sedar dia menulis untuk siapa. Sebab kita sebenarnya kena menghidangkan karya ataupun cerpen tu kepada dua khalayak pembaca. Satu pembaca yang memang nak mencabar mindanya. Kepuasan ialah mencari karya-karya yang bentuk menyimpang konvensional. Semakin susah dipaham, semakin dia suka, dan dia dapat berbagai tafsiran dalam satu cerpen tu. Itulah yang dia rasa satu kepuasan. Tapi ada dan banyak sebenarnya pembaca, khalayak pembaca ialah pembaca yang dia nak baca untuk masa santai dia, mengisi masa santai dia, masa rehat dia, untuk release tension dia dan mencari iktibar dan mencari kepuasan daripada cerpen tu. Kalau cerita tu kena dengan dirinya, menyamai dirinya, dia rasa satu kepuasan, satu iktibar atau pedoman untuk dia melalui kehidupannya juga, kerana watak tu seperti wataknya.